Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam rancangan Jejak Misteri Alam di Ibnu Azman Channel untuk episod yang ke-11. Alhamdulillah. Pada episod kali ini aku nak ceritakan kepada korang semua tentang kisah misteri Jalan Pondok Tanjung yang terletak di antara Taiping dan Selangor Perak. Tapi sebelum kita teruskan untuk cerita pada episod yang ke-11 ni, apa kata kepada korang semua yang belum tekan butang subscribe, please support kami dengan tekan butang subscribe dan tekan butang notification, tekan tombol loceng tu, dan sharekan video ini supaya aku lebih bersemangat lagi untuk teruskan episod-episod yang seterusnya. Okey, baik. Baik, pada korang yang tak tahu sebenarnya Jalan Pondok Tanjung ni kat mana ya? Jalan Pondok Tanjung ni adalah jalan yang terletak di antara Taiping nak ke Selangor Perak, ataupun daripada Selangor Perak ke arah Taiping. Jadi sebenarnya ada dua jalan nak ke Taiping daripada Selangor Perak, ataupun daripada Taiping nak ke Selangor Perak. Ada dua jalan yang korang boleh gunakan. Satu jalan di Semanggul, korang akan lalu Bukit Merah, Cangkak Lobak, Kubur Gajah dan sampai ke Selangor Perak. Ataupun korang boleh menggunakan jalan Pondok Tanjung ni. Jadi jalan Pondok Tanjung ni dulunya ada jalan dalam lah, jalan orang panggil jalan-jalan sambak-sambung, jalan hutan. Tapi sekarang ni telah diluruskan jalan dia. Aku ingat lebih kurang 5km, 6km telah diluruskan jalan dia oleh kerajaan. Tapi jadi hari ni aku nak ceritakan, pagi tu Peribad Azam yang bertugas di sebuah kem di Sungai Buloh, Selangor mendapat kiriman mesej menerusi telefon bimbit daripada kakaknya. Mesej itu berbunyi, "Zam, ayah ternak di kampung. Kau minta lah cuti. Balik cepat." Azam yang kebetulan berada di tempat kerjanya terus mohon cuti kecemasan, dan ia diluluskan bosnya. Dalam hatinya hanya Allah sahaja yang tahu betapa bimbangnya Azam akan keadaan bapa yang sudah lama menghidapi komplikasi buah pinggang. Dia bertolak pulang menaiki bas dari Kuala Lumpur dan tiba di sentian bas stesen Kemunting, Taiping kira-kira pukul 9.30 malam. Malamnya bas dari Kemunting untuk ke kampung Azam di Kubur Gajah, Selangor Perak sudah tiada. Bas terakhir untuk ke bandar itu ialah pukul 7.30 malam. Hati Azam resah. Jarak antara Kemunting ke Kubur Gajah bukannya dekat. Makan masa sejam. Jarak kira-kira 40km. Ayah semakin tenat. Takkan aku nak duduk di stesen bas ni sampai pagi esok? Macam mana sekalipun aku kena balik malam ni juga, bisik hati Azam. Ketika tiba di jambatan ini, Azam mendengar. Lantas Azam tiada pilihan lain melainkan dia perlu menaiki teksi, walaupun dia tahu cas yang akan dikenakan berlipat kali ganda kerana jarak dan masa. Ketika bergerak ke hentian teksi yang tidak jauh dari situ, Azam mendekati seorang lelaki berusia lewat 40-an dengan memberitahu dia mahu pulang ke Kubur Gajah. "Apa? Kubur Gajah? Hish, kalau saya ambil pun tambah mahal ni, dik. Dah tengah malam, tempat tu jauh. Pergi ada orang, balik pula tak ada orang. Lagipun takut juga dari sana nak balik nanti."
ujar pemandu teksi tu. Jam dah hampir pukul 10 malam. Dia pun perlu sampai segera ke kampung untuk bertemu ayah. Malang sekali tak ada pemandu teksi yang sudi mengambil Azam sebagai penumpang. Dalam keadaan fikiran yang agak serabut, Azam kembali ke hentian bas dan dia mundar-mandir di situ. Tiba-tiba seorang lelaki pertengahan usia menghampirinya. "Adik nak ke mana?" "Dari tadi pakcik tengok macam susah hati," tanya pakcik yang seolah-olah faham akan wajah cemas Azam ketika itu. Akhirnya Azam menceritakan sehinggalah menimbulkan rasa simpati pakcik berkenaan. "Pakcik nak balik Batu Kurau. Ni baru lepas hantar anak. Dia balik KL, naik bas jam 10 malam tadi. Kalau adik nak pakcik hantar pun boleh. Tapi separuh jalan je lah, sebelum hutan Pondok Tanjung. Sebab pakcik nak kena patah balik nak ke Batu Kurau. Terus terang pakcik memang tak berani lalu hutan Pondok Tanjung tu. Nak pula tengah malam gini," ujar pakcik tu. Azam tiada pilihan. Disebabkan pengalamannya sebagai anggota tentera yang sudah biasa dengan aktiviti lasak, dia bersetuju dengan cadangan pakcik tadi. Maka kenderaan jenis Proton Wira dipandu pakcik tersebut bergeraklah menuju ke destinasi seperti yang dijanjikan. Setiba di Pondok Tanjung, akhirnya pakcik tadi memberhentikan keretanya. "Sampai di sini sahajalah Azam. Pakcik hantar seperti kita janjikan tadi ya. Harap-harap Azam selamat sampai di kampung. Kalau kebetulan ada kereta lalu, cubalah tahan. Boleh tumpang," kata si pakcik. Jam ketika itu menunjukkan pukul 11 malam. Jarak antara lokasi Azam turun dari kenderaan di Tompang menuju ke kampungnya kira-kira 15 km. Masih jauh lagi. Dalam keadaan pekat malam yang hanya ditemani sinaran cahaya bulan, Azam terus mengatur langkah berjalan membelah hutan simpan Pondok Tanjung yang selama ini dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram pada waktu malam. Antaranya ada orang pernah melihat gajah sebesar trailer melintas, harimau berjalan bersama anak, dan orang mengusung keranda seperti membawa jenazah untuk pengubumian. Selain itu kerap juga berlaku kemalangan di satu selekoh apabila pemandu tidak sempat membelok kenderaan lalu terbabas dan kereta terjunam dalam denai hutan itu. Pada malam itu, kisah-kisah seram yang masih tersimpan dalam memorinya subur kembali. Selepas kira-kira setengah jam berjalan bersama beg pakaian yang digalas, tiba-tiba terdengar desiran angin seolah-olah menceritakan sesuatu kepada Azam. Tanpa menoleh ke belakang, Azam hanya berdoa agar dijauhilah daripada musibah, termasuk jika ada haiwan-haiwan buas di hutan itu. Di depannya kira-kira 15 meter, kelihatan kelibat seorang ibu berjalan memimpin tangan anaknya. Semakin dekat Azam menghampiri, semakin perlahan mereka mengatur langkah. Dalam hati Azam berkata mustahil pada malam sebegitu ada ibu berjalan dengan anak seorang diri. Ia tentunya bukan manusia. Azam terus berjalan melintasi ibu dan anak tanpa memedulikan mereka. Dan tidak lama kemudian, bila Azam toleh ke belakang, dah tak nampak dah kelibat mereka. Dalam hati semakin berdebar. Pegangan Azam hanya dua, iaitu mohon bantuan Allah selain agar cepat sampai di kampung. Jadi bila melintas kawasan anak sungai, tiba-tiba Azam terdengar bunyi beberapa orang wanita ketawa, seolah-olah ada pesta di bawah jambatan. Bila tiba di kawasan tu, Azam pun tengok ke kiri, ke dalam sungai. Dia tengok ada 3 wanita yang sedang mandi mandam. Hanya kepala mereka sahaja kelihatan pada permukaan air. Namun itu pun hanya samar-samar bawah pancaran bulan purnama. Selain dikatakan terdapat haiwan buas di kawasan ini, jarang sekali penduduk kampung berani melaluinya pada waktu malam, melainkan jika benar-benar terdesak. Dia melihat wanita-wanita itu melambai-lambai, dan kali ini hanya tangan sahaja muncul dari dalam sungai seperti mahu mengajaknya mandi bersama. Dia kata ini mungkin satu godaan
Dan ni kalau aku menurut permintaan dia ni, mungkin dia akan jadi mangsa lemas dalam sungai tu. Jadi Azam terus laju melangkah, dan dalam masa yang sama hati dia terus berbisik, apalagi ujian yang akan datang, ujar si Azam ni. Tiba-tiba terdengar suara mendayu-dayu dari hutan rimba, dengan keadaan pohon-pohon turut bergoyang. Seperti orang meniup angin. Kali ini kaki Azam menjadi lemah. Dia rasa bagaikan mahu nak rebah. Jantung terus laju berdegup. Namun dia tetap kuatkan semangatnya, sehinggalah dia tiba di penghujung hutan simpan tu. Tak jauh terdapat perkampungan tanah rancangan, dan dia berhenti di bawah pohon pondok menunggu bas untuk berehat. Selepas letih berjalan, jam pada waktu itu sudah hampir pukul 3 pagi, dan Azam tak dapat dah nak teruskan perjalanan. Sebaliknya dia terus tertidur di pondok bas. Sehinggalah pagi dia dikejutkan dengan bunyi motosikal seorang pemuda menoreh getah. "Hang nak pergi mana ni? Awak tidur sini?" tanya muda itu. "Saya nak balik kampung, bas habis. Penat berjalan kaki, terlena bawah pondok ni," ujar Azam. Lalu dia menceritakan apa yang berlaku. Ketika itu jam sudah pukul 6.30 pagi, dan Azam bernasib baik kerana pemuda itu sanggup menghantarnya pulang ke rumah. Setibanya di kampung, Azam bersyukur kerana sempat bertemu ayahnya yang sedang tenat sebelum meninggal dunia tengah hari. Kemudian kisah Azam itu membuatkan dia menjadi serik untuk melalui kawasan itu lagi. Benarlah kata penduduk setempat, tak ada siapa berani melalui kawasan hutan Pondok Tanjung tu selepas pukul 10 malam, kerana ada kisah menakutkan tersembunyi di sebalik kelam hutan tersebut. Dah dekat setahun, Zack terpaksa berjauhan dengan keluarga dia selepas dia ditukarkan ke cawangan syarikat dia di Taiping, Perak, kerana kenaikan pangkat. Meskipun berjauhan, Zack tidak pernah melupakan tanggungjawab terhadap isteri serta anak-anaknya, dan akan pulang ke Baling, Kedah setiap minggu untuk bersama keluarga. Namun dia mengakui perjalanan dari Taiping ke Kedah memang memenatkan, apatah lagi terpaksa berulang alik setiap minggu. Jadi bagi menjimatkan masa perjalanan dan petrol, Zack mengambil keputusan untuk menggunakan jalan pintas, sehinggalah satu kejadian menyeramkan berlaku kepadanya. Cerita bermula apabila Zack tertanya-tanya mungkin ada jalan pintas jika mahu pulang ke Baling dari Taiping. Sehinggalah rakan sepejabat mencadangkan beberapa laluan, iaitu melalui kawasan kampung jika enggan menggunakan lebuh raya. Namun begitu, kita sedia maklum, biasanya kalau laluan di kawasan kampung, keadaan dia agak berbahaya pada waktu malam, khususnya jika ia di kawasan hutan atau estet, kerana dikuatiri haiwan liar seperti babi dan tapi melintas. Tak pun haiwan ternakan seperti kerbau dan juga lembu yang suka tidur di atas jalan. Rakan sekerja saya tanya jalan pintas untuk balik ke Kedah dari Taiping. Namun ada juga mereka nasihat memang cepat tapi bahaya kalau memandu waktu malam. Kata mereka, pelbagai kejadian aneh berlaku dan menasihatkan saya menggunakan lebuh raya atau memandu di jalan lama pada waktu siang sahaja. Mendengar nasihat rakan-rakannya, Zack pulang ke Kedah pada awal pagi melalui Kemunting menuju ke Pondok Tanjung sebelum menempuh Selangor di Perak. Dari Selangor dia memasuki negeri Kedah yang bersepadan dengan daerah itu menuju ke Mahang, Karangan dan seterusnya ke Kuala Ketih sebelum sampai daerah Baling. Orang ramai berjalan kaki di jalan pukul 2 pagi. Cerita Zack, perjalanan pada waktu pagi berjalan lancar. Mengikut jalannya agak berbahaya selain banyak selekoh tajam dan monyet berkeliaran sepanjang jalan.
Namun perjalanan agak tenang kerana pemandangan dipenuhi dengan pokok kelapa sawit sepanjang perjalanan, ujarnya. Lama-kelamaan, kata Zack, dia mula terbiasa dengan laluan tersebut dan mula yakin untuk pulang ke Taiping pada waktu malam menggunakan jalan yang sama dari Baling. Kebetulan ketika itu Zack dia terpaksa pulang pada lewat malam kerana menghadiri majlis kenduri di Baling, dan tindakan itu satu keputusan yang salah. Pada awalnya perjalanan lancar sehinggalah saya tiba di Pondok Tanjung, Mahala ke Kemunting. Ia lebih kurang 30 minit untuk sampai ke Taiping. Jam ketika itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Entah kenapa saya rasa seram, tetapi saya teruskan pemanduan seperti biasa. Sebelum saya lihat ada ramai orang sedang berjalan kaki di jalan raya, jelasnya. Zack memberitahu dia mulanya tak mengesyaki apa-apa yang pelik kerana mereka berjalan kaki dalam jumlah yang ramai, sehingga dia terpaksa memperlahankan kenderaan memandangkan kumpulan itu berjalan di tengah jalan raya. Bayangkan dalam gelap tu pukul 2 pagi, mereka berjalan kaki beramai-ramai. Saya sampai terpaksa perlahankan kereta dan turunkan lampu tinggi yang saya gunakan sebelum tu. Memang tak dapat nak celah kerana jumlah mereka amat ramai, dan saya ambil keputusan untuk memandu mengikut sahaja mereka perlahan dari belakang, katanya. Sebagaimana Zack memberitahu, selepas beberapa minit dia mula tertanya-tanya, kenapa begitu ramai kumpulan itu pada waktu tersebut di jalan raya? Orang ramai usung jenazah. Zack mula menggeletar. Kata Zack, dia memberanikan diri dengan berhentikan kereta di tepi jalan sebelum membuka lampu tinggi ketika melihat kumpulan itu sedang mengusung keranda dan jenazah. Darahnya mula berderau dan mula terfikir, tak ada siapa di antara mereka dalam kumpulan itu yang membawa lampu suluh atau pelita bagi mengiringi jenazah ke kawasan perkuburan. Saya masih berfikiran positif dan kembali mengikut kumpulan itu dari belakang dan membuka lampu tinggi kerana keadaan memang gelap. Tetapi saya pelik kerana tiada seorang pun di antara mereka yang menoleh ke arah saya. Saya toleh kiri kanan dan saya mula teringat, ini kawasan hutan. Mana ada rumah dekat kawasan ni? Terketar-ketar saya pegang steering kereta dan cuba himpit bahu jalan untuk pintas kumpulan itu. Dan memang tak pandang kiri kanan lagi dah, ceritanya. Sampai di rumah, kata Zack, dia terus mengunci diri dalam bilik, namun tidak dapat melelakkan mata kerana berasa terganggu dengan kejadian tadi. Keesokan harinya, kata Zack, dia mengalami demam selama beberapa hari, dan sejak itu dia tidak lagi berani menggunakan jalan itu pada waktu malam. Menurut cerita orang lama, banyak kejadian pelik pada waktu malam berlaku di Pondok Tanjung yang dikelilingi kawasan hutan simpan dan juga estet. Pada waktu siang, kawasan itu banyak dipenuhi monyet yang menanti makanan daripada pengguna jalan raya yang gemar memberi makanan ketika melalui kawasan berkenaan. Dan pada waktu malam pula, dikatakan ia merupakan kawasan perkampungan orang Bunian. Jadi tak hairanlah sesiapa yang melalui kawasan itu pada tengah malam. Jika nasib kurang baik, akan terjumpalah macam-macam kelibat. Antara yang kerap menjadi buah mulut orang ialah bertemu kumpulan manusia mengusung keranda. Ibu berjalan dengan 2 anak, dan terdengar ada ramai orang sedang mandi di anak sungai kawasan itu. Pernah juga terjadi seorang penunggang motosikal nyaris terbabas ketika jatuh. Lampu motosikalnya menunjukkan jalan itu lurus, namun apabila sudah dekat, ia rupanya selikuh tajam. Penunggang motosikal itu bernasib baik kerana pada waktu malam kejadian itu kira-kira 11 malam, dia tidak menunggang laju motosikalnya. Selalunya orang yang jarang melalui kawasan berkenaan akan berdepan dengan pelbagai kejadian ganjil berbanding penduduk setempat yang kerap menggunakan laluan itu.